So macam untuk pekerja di sektor swasta, kita pakai Akta Buruh Employment Act. So untuk pekerja penjawat awam, public sector, sektor awam ni, dia kita panggil Perintah Am. Sama je dia punya buku akta dia tu, nama je lain. So dalam Perintah Am ni, dia outlinekan several rules and regulation on the principle of disciplinary control. So dalam chapter D, so dia ada banyak chapter A, B, C, D, E, F, G kan. So dalam chapter D ni, bab D ni lah, dia akan cerita pasal employee disiplin. Apakah peraturan-peraturan yang perlu dipatuh oleh penjawat awam. So dalam chapter D ni, dia ada bagi tahulah involvement of civil servants on the politik. For example, macam salah satunya, kita tahu penjawat awam, dia tidak boleh menyertai mana-mana parti politik. Malah dia tak boleh side pun dekat mana-mana parti politik, sebab dia bekerja untuk Malaysia, untuk negara. So dia kena jadi neutral. Siapakah kabinet dia, siapakah Perdana Menteri dia, itulah bos dia. So kalau dah bertukar parti politik, itulah bos dia. Sebab itulah kita sebagai penjawat awam, kita tak boleh participate dalam politics activity. So should any government officer found guilty, will be penalised under General Orders Regulation. So kalau you pernah tengok kat berita banyak kan, pegawai sekian-sekian direman kerana melakukan penyelundupan secara haram ataupun terima rasuah. Benda-benda macam tu, itu adalah masalah disiplin dalam public sector lah. So you kena tahulah public sector people, orang yang pekerjaan dia macam mana. Polis, bomba, askar, cikgu, banyaklah pegawai daerah, pegawai majlis pembenaran. Benda-benda ni you dah belajar dah waktu you part 1. So you kena kembangkan lagi you punya idea tu, you punya cloud tu lah. You punya iCloud tu kena tembangkan. So saya nak moving on tentang slide yang ni kan. Apakah contoh-contoh types of discipline yang termaktub dalam Perintah Am tu adalah contoh macam sexual harassment, drug abuse. Drug abuse ni kita bukan nak kata yang macam orang kena bagi dadah ke apa. Tak, drug abuse ni contohnya macam orang yang kerja dekat bahagian polis kan, narkotik kan. Kan dia dah ambush kelab malam apa semua kan, dapat dadah-dadah, alkohol semua kan. So benda-benda macam tu, diorang kena simpan sebagai bukti. And then kena dispose. And then sometimes ada yang corrupted police officer, dia akan seluduk lah benda tu kan, dia akan simpan. Sama juga macam mercun napi tu, wallahu alam, saya tak tahulah kan. Absent without leave. So sama juga, kalau penjawat awam ni cuti tanpa orang kata tanpa sebab, ataupun dia tak apply cuti, so akan terima tindakan jugalah. Absent from duty ni for example macam you kena outstation kan, kena pergi Putrajaya, kena lapor diri, tapi you tak pergi Putrajaya, so you akan diambil tindakan. Sebab penjawat awam ni, dia setiap pekerjaan yang dia buat, dia akan dapat allowances tau. So benda tu adalah satu amanah negara pada dia. So itulah kita kata dengan employee discipline in public sector. Last but not least adalah dress etiquette. Sebab you serve for the country, so you need to portray the Malaysia punya, orang kata Malaysia image lah. Sebab itulah kita tengok penjawat awam, dia pakai baju kurung. Sebab that's the Malaysia image. And then macam untuk lelaki, hari Khamis pakai baju batik. Adalah baju korporat. Lelaki perempuan hari Khamis pakai baju korporat. And then hari Jumaat, lelaki kena pakai full baju Melayu, songkok, sampin apa semua. Sama juga dengan perempuan basically baju kurung lah. So itu kita kata dengan dress etiquette. Sama juga macam kalau you tengok dalam movie Korea kan, macam mana South Korea, macam mana North Korea punya penjawat awam, dia punya pakaian dia kan, sangat orang kata sangat melambangkan dia punya negara lah. So itu kita kata dengan type of discipline in the public sector. So that's it for today's punya lecture. Saya tak nak go through banyak sebab this is our second last punya chapter kan. And then tutorial question pun ada satu soalan. So alright, thank you so much. So I see you in the next video lecture.